Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada saat ini dapat kita bersama di dalam live Facebook di Facebook rasmi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Sepatutnya kuliah ataupun perkongsian saya pada pagi ini jam 10 pagi. Tapi saya awalkan 1 jam 9 pagi kerana pukul 10 ni ada siaran langsung untuk Selamat Pagi Malaysia. Jadi saya awalkan sebab jadualnya pun 10 pagi juga. Jadi saya dah sampai dekat dengan RTM ni awal untuk buat live Facebook dengan anda terlebih dahulu. Kemudian barulah masuk ke studio. Jadi bagi mereka yang mungkin akan tonton live Facebook ini pada jam 10 pagi, tak mengapa. Ia masih ada di Facebook rasmi Jawi. Nanti boleh tonton pada kemudian waktu yang anda rasa sesuai. Okay? Baik, saya harap suara saya jelas. Bagi yang sedang menonton ini, kalau jelas boleh komen jelas. Kalau tak jelas, nanti saya cuba cari earphone untuk pastikan suara saya jelas. Jadi kalau minta sahabat-sahabat yang sedang menonton, kalau dapat komen di bawah, sekiranya suara saya jelas, boleh komen jelas. Kalau tak jelas, saya angkat lagi suara saya ataupun cuba cari earphone untuk memastikan live Facebook ini berjalan dengan lancar. Okay, boleh tolong komen ke? Jelas ke tak jelasnya? Ada yang komen ni, jelas aku Baik, pada kali ini kita akan macam kuliah duha lah pada hari ini. Sempena dengan hari ini bukan sekadar kita menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, tetapi hari ini juga hari istimewa kepada seluruh rakyat Malaysia kerana kita menyambut Hari Pekerja pada hari ini 1 Mei. Kalau hari biasa bukan PKP, hari ini cuti lah. Tapi oleh kerana PKP ini dah masuk fasa yang keempat, hari ini pun termasuk dalam hari kita perlu berada di dalam rumah kita. Bila sebut tentang kerja, tentulah Islam sebuah agama yang bukan sekadar kita membincang ataupun menyuruh umatnya melakukan ibadah khusus, sembahyang, puasa, bayar zakat, ibadah khusus mata-mata. Tetapi kerja yang kita buat yang penting adalah tepat pada syariat dan halal. Ia juga adalah termasuk dalam ibadah umum ataupun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang kuat bekerja ini disayangi oleh Allah dan disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Nabi mencium tangan seorang sahabat. Nabi ni dia ramai orang cium tangan dia, tapi jarang-jarang sekali Nabi ni cium tangan orang. Tetapi ada beberapa tangan yang Nabi pernah cium. Antaranya adalah Sa'ad bin Mu'az. Ketika mana dalam satu peperangan dan Nabi bersalaman dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu dan Nabi mencium tangannya. Sa'ad bin Mu'az pada waktu itu rasa macam kita katakan segan apabila seorang Nabi yang mulia, seorang pesuruh Allah, kekasih Allah, cium tangan dia. Akhirnya dia pun minta maaf pada Nabi. Ya Rasulullah, aku minta maaf, tangan aku ni kasar sedikit, tangan aku ni tak lembut, tangan aku ni kotor sebab aku kerja membanting tanah dan juga aku mengangkat air. Jadi tangan aku ini agak kasar dan juga kotor sedikit. Tapi Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah Ta'ala menyukai tangan kamu dan mudah-mudahan kamu selamat daripada azab api neraka. Maknanya subhanallah, orang yang kerja kuat, orang yang ikhlas bekerja, orang yang bersusah payah bekerja untuk menyara diri, menyara keluarga, itu disayangi Allah Subhanahu wa taala dan disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kerja yang kita buat sehari-harian daripada pagi sampai ke malam, ada yang tambah lagi kerja-kerja part time dan sebagainya, tujuannya adalah
untuk sara diri, bantu ibu ayah, sara keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan sebagai pahala dan masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apabila topik kita hari ini adalah tentang adab berdoa di dalam bulan Ramadan. Subhanallah. Bila kita sebut tentang Ramadan, setiap apa yang kita buat semuanya akan digandakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bulan ini adalah bulan yang mulia, kerana bulan ini adalah bulan yang diangkat ganjaran amal ibadat yang kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan pesta doa. Kenapa ia disebut sebagai pesta doa? Kerana apabila kita meneliti tentang ayat-ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran tentang perintah puasa yang biasa kita dengar, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, itu ayat daripada 100 ayat permulaan cerita tentang Ramadan. Selepas itu tentang keringanan kepada orang yang boleh berbuka puasa, tidak berpuasa kerana uzur, kerana musafir, kerana sakit sebagainya. Kemudian terselit satu ayat yang mana ayat itu tidak berkaitan dengan puasa pun, tetapi menceritakan tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, ila akhir ayat. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang betapa dia dekat dengan umatnya. Apabila kamu berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala dengar dan Allah Taala memakbulkan doa yang kita pohon. Subhanallah. Antara ayat-ayat Ramadan diselitkan dengan satu ayat tentang puasa, tentang berdoa. Kata ulama mufassirin ataupun ulama-ulama yang pakar dalam bidang tafsir, ini telah menggambarkan bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan pesta berdoa. Sebab itu Allah Ta'ala gandingkan ayat-ayat puasa dengan ayat menceritakan tentang betapa dekatnya dengan kita dan disuruh kita berdoa dan Allah mendengar dan memakbulkan doa kita. Oleh kerana itu, para hadirin, para penonton yang dikasihi sekalian, kita mestilah memperbanyakkan doa di dalam bulan Ramadan, kerana bulan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan memakbulkan doa-doa kita. Disebut di dalam satu hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Nabi, "Thalasu mustajabatin, da'watus shaim wa da'watul mazlumi wa da'watul musafiri." Hadis riwayat Tirmizi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa ada 3 doa yang mustajab, iaitu doa orang-orang yang berpuasa, yang kedua doa orang yang dizalimi, dan yang ketiga adalah doa orang-orang yang bermusafir. Ini adalah 3 doa yang Allah Ta'ala akan memakbulkan doa mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi. Subhanallah. Doa ni tuan-tuan adalah memohon perkara yang kita tidak boleh kawal. Contoh, katakanlah kita nak memandu. Sebelum kita pandu, kita baca doa. Kenapa? Kita minta kepada Allah, takut-takut di pertengahan jalan ada musibah, maka kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tengok tentang kemalangan jalan raya, kadang-kadang macam-macam cerita kita dengar. Ada yang kata, bawa dah okey dah, ikut peraturan dah 60 km sejam dah, pelan dah tu. Kalau naik highway tak lebih 110, tak lebih 100. Tapi jadi juga. Ada yang kata, sekelip mata terbabas. Dah berjaga dah, tidur malam dah, minum, bukan waktu bulan Ramadan lah, minum kopi. Ada yang minum macam-macam jenis kopi lah untuk kuatkan mata, kuat tenaga.
ada yang simbah air di muka, percikkan air di muka, isteri urut di belakang, macam-macam buat. Tapi kadang-kadang jadi juga. Kenapa? Kerana itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak memastikan supaya kita ini terselamat daripada musibah kecelakaan, maka kita mulakan perjalanan kita dengan membaca doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu antara doa yang diajar kepada kita ketika pandu. Kemudian doa ini adalah kita memohon kepada Allah supaya menyelamatkan kita waktu kita tidak boleh mengawal. Sebab itu kita berdoa. Antaranya kita doa nak masuk periksa. Anak-anak kita bila nak periksa, waktu tu memang dia hafal semua doa lah. Kalau tak kerana periksa, mungkin tak hafal doa. Jadi tujuan apa kita baca doa sebelum kita periksa? Supaya apa-apa jawapan yang kita tak ingat ataupun kita tak tahu, Allah bantu. Tengah-tengah jawab, tiba-tiba, pernah teringat baca kat mana ni? Apa maknanya tu? Pertolongan Allah datang melalui apa yang kita doakan. Begitu juga kita sakit, kita berdoa. Maka doa ini, kata para alim ulama, adalah memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala membantu kita ketika mana kita tak boleh kawal. Doa ini mengawal apa yang kita tak boleh kawal. Doa, saya ulang, doa ini adalah mengawal apa yang kita tak boleh kawal. Baik. Yang kedua adalah kita nak bercakap tentang adab-adab berdoa. Bila kita sebut Ramadan ini bulan berdoa, nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun mesti ada adab-adabnya. Tak boleh kita main ikut suka kita, macam kita minta apa-apa dengan mak ayah kita lah. Kita beradab. Ada yang setengah anak tu, kalau macam anak saya lah, kalau dia nak minta apa-apa tu, seharian jadi baik. Wah, jadi malaikat pagi tu. Apa yang kita suruh, dia buat. Kemudian dia datang menyingging kat kita. Nak benda ni, nak macam tu. Itu tabiat manusia. Macam kita dengan bos jugalah. Waktu bila kita buat baik, waktu ujung tahun, bila bos nak bagi markah, kita pun buat baiklah, tunjuk seharian kita buat baik. Apa disuruh kita buat. Sebab apa? Nak dapat markah tinggi. Macam-macam, itu tabiat manusia. Maka apabila kita nak memohon permintaan apa-apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena ada adab-adabnya. Dalam Islam ini, daripada bangun pagi sampailah kita tidur, semuanya ada adab. Sebab itu disebut bahawa Islam ini agama beradab, bukan biadab. Semua ada adab. Nak buat live Facebook, kena ada adab. Tak boleh main ikut suka saja buat live Facebook macam ni. Kena pakai pakaian yang menutup aurat sebab orang tengok. Jadi tak boleh kita buat live Facebook kita buka aurat. Akhirnya ramai orang tengok, ramai orang share, dan akhirnya akan bertambah kita punya dosa kerana tidak menutup aurat. Bila kita live Facebook juga ada adabnya. Apa dia? Tak boleh maki-maki orang. Kena cakap dengan kaedah yang betul, dengan baik. Kemudian tidak boleh menyampaikan perkara-perkara yang salah. Itu antara adab. Nak buat live Facebook pun ada adabnya. Apa lagi? Macam-macam. Semua Islam ada aja adab. Baik, bila kita sebut tentang adab berdoa, kata ulama, pertama, apabila kita nak berdoa, kita mestilah mulakan dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Zahari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya jelas ke Zazali? Daripada tadi saya live, saya tak tahu suara saya jelas ke tidak. Kalau Zazali boleh komen jelas, saya boleh teruskanlah. Kalau tak kuat, nanti saya kuatkan lagi. Baik. Bila kita sebut tentang adab berdoa, bagi mungkin yang baru
baru bersama dengan kita. Sepatutnya jadual kita live Facebook pukul 10, tapi saya awalkan sejam, jam 9, kerana jam 10 pagi ni ada, okey, terima kasih Zahari. Kerana jam 10 pagi saya ada live di RTM di Selamat Pagi Malaysia, topik Ramadan jugalah. Jadi semalam baru penerbit minta tolong gantikan, ada seorang ustaz tak dapat hadir. Jadi saya pun tak apalah, datanglah. Jadi saya sampai awal di Angkasa Puri ni. Dah apa ni, ada depan Angkasa Puri ni. Kita tengok ni. Di bilik berita Angkasa Puri. Jadi kerana nak buat live janji dengan Jawi, jadi saya datang awal, parking tepi jalan ni, bercakap dalam kereta seorang-seorang. Mungkin orang keliling RTM ni tengok apa ke benda ustaz ni cakap seorang-seorang. Jadi kita sedang buat live di Facebook Jawi. Baik, kita sambung balik. Adab yang pertama berdoa adalah kita perlu mulakan dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita dengar imam di masjid, di surau, dan siapa-siapa yang berdoa dia akan mula dengan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Maka kita kena mulakan doa kita dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang kita nak minta kepada Allah yang satu, maka kita kena puja dan puji dia terlebih dahulu sebagai kita orang ataupun hamba yang memohon doa dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulakanlah, kalau tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh, sebut alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Kalau boleh bahasa Arab lagi baik, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Itu adab yang pertama. Yang kedua adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut sebagai bertawassul. Bertawassul ni kalau kita mudah nak faham, adalah macam kita guna perantara lah, minta tolong lah, sandarkan kepada orang yang mulia. Macam kita, contoh kita nak minta apa benda, nak minta tolong kepada orang yang berpengaruh. Kita ni tak kenal dia, maka cara apa? Kita cari Tok Pengulu, kita cari, kalau Kelantan kata Tok Gawa, kita cari orang kanan-kanan yang rapat dengan YB ke, pegawai daerah ke, maka dialah tolong sampaikan hajat kita. Maka bila orang tu sampaikan, YB ataupun orang berkuasa dengar sikit, kita ni orang tak kenal. Jadi begitulah analogi yang boleh saya buat apabila makna bertawassul. Maka kita perlulah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah, sebagai penghulu segala nabi, untuk kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama mengajarkan kita mesti berselawat kepada Nabi. Sebab itulah kita dengar tuan-tuan guru kita berdoa, dia akan sebut alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dia susulkan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga adalah kita mulakan dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita berdoa, kita mulakan dengan istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita beristighfar, mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita istighfar pada Allah. Mudah-mudahan apabila kita minta ampun pada Allah,
kita telah bersihkan hati kita daripada dosa, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana istighfar itu pun adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah satu ketika orang bertanya kepada Imam Hasan Basri di Basrah. Ada seorang ulama yang hebat, iaitu namanya Imam Hasan Basri. Orang ramai apabila jumpa Imam Hasan Al-Basri minta mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri, kami ni ada tanaman tetapi tanaman kami tak subur. Apa yang perlu kami buat? Imam Hasan Al-Basri jawab, beristighfarlah kepada Allah. Datang orang lain pula mengadu, wahai Imam, aku ni dah lama kahwin tapi tak ada anak. Apa yang perlu aku buat? Jawab Imam Hasan Al-Basri, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada datang lagi mengadu hal, wahai Imam, anak saya degil. Apa yang perlu saya buat? Apa yang perlu saya lakukan? Jawab Imam, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka istighfar. Apabila ditanyakan kenapa kena istighfar, Ustazah Aisyah minta maaf saya awalkan sedikit jam 9 kerana ada live di Selamat Pagi Malaysia TV1 jam 10. Jadi sampai awal di RTM ni buat live dulu di FB Jawi. Jadi bagi mereka yang nak tonton jam 10 nanti pun boleh. Rakaman ini akan ada di Facebook Jawi, nanti boleh tonton balik daripada awal. Okey. Baik. Jawab Imam Hasan Basri, apa yang aku cakap ni bukan aku suruh, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang suruh beristighfar kepada Allah. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, beristighfarlah kepada Allah, Allah Taala akan turunkan hujan, Allah akan beri kepada kamu rezeki, Allah akan kayakan kamu dengan anak pinak. Sebab itu kita kena beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk saja-saja istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu adab yang ketiga. Yang pertama, sebut alhamdulillah, puja dan puji kepada Allah. Yang kedua, berselawat kepada Nabi. Yang ketiga adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, adab kita berdoa adalah kita angkat tangan. Ada orang kata, perlu ke kita angkat tangan? Kenapa perlu ritual angkat tangan? Doa je lah. Ya, doa ini kita boleh sebut, kita boleh cakap, tetapi para alim ulama memberi panduan kepada kita, hendaklah kita mengangkat tangan kita seperti seorang hamba sedang meminta daripada Tuhannya. Kalau dengan manusia kita melutut melutut, ada yang macam-macam buatlah untuk dapatkan apa sesuatu yang kita nak minta kepada manusia. Maka apabila dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita diajarkan rundukkan sedikit kepala kita dan kita mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mesti rundukkan sedikit kepala dan juga angkat tangan, kedua tangan kita, tanda kita ini sedang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima adalah sebaik-baik doa adalah doa kita minta diselamatkan daripada api neraka dan kita dimasukkan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ada orang sebut, dia kata dalam banyak-banyak doa ada satu doa yang wajib. Dia penghulu segala doa, iaitu apa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya ada seorang kawan, bukan seorang lah, saya pernah hadir satu kursus lah. Bila satu kursus di bawah JPA ini, dia himpunkan semua skim perkhidmatan awam. Maknanya dia ambil daripada satu skim seorang. Jadi saya hadir mewakili skim pegawai halal Islam saya lah. Ustaz Firdaus, alhamdulillah, Ustaz Firdaus ni selalu tengok live Facebook kuliah agama. Alhamdulillah, ini pegawai di Jawi, Ustaz Muhammad Firdaus Haji Rusli Al-Hafiz. Suara dia sedap ni.
Kalau suruh taranum, oh sedap. Baik. Tapi tak pasti sekarang ni jadi imam di mana. Dulu di dekat Istimlaya tu, Masjid Ar-Rahman. Ke masjid tu lagi Ustaz Firdaus? Baik, kalau yang nak dengar suara sedap Ustaz Firdaus, bolehlah lepas pada PKP ni jadi jemaah di masjid Masjid Ar-Rahmah di dekat dengan Istimlaya. Baik. Apa tak tadi ni? Selepas kita beristighfar, kita mengangkat tangan, menundukkan kepala. Kemudian bila kita sebut tentang kita ini berdoa, maka kita mesti tentang khusus tadi, ingat balik dah. Bila saya berkursus adalah teman-teman daripada non-Muslim. Saya pula, Ustaz Firdaus dia kata dah bertukar di Masjid Saidina Uthman Ibn Affan, Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur. Baik. Apabila kita bila berkursus, dia orang lantik saya jadi AJK kerohanian. Standard lah, bila ustaz masuk kursus, AJK surau lah tempat dia. Tak apalah, kita pun lagi senang kerja kita kan. Jadi bila nak start kelas, kita mula baca doa. Bila ada majlis, baca doa. Kemudian kawan yang non-Muslim ni, bila dia dengar bila kita berdoa, dia pun tunduklah cara berdoa masing-masing lah. Kemudian bila sampai ada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dia pun macam angkat kepala balik. Lepas tu saya kata, kenapa? Dia kata bila sampai doa ni maknanya doa tu nak habis. Saya kata, awak pun perasan? Dia kata, saya biasa dengar doa bila Rabbana atina je nak habis. Dia kata, apa tu doa Ustaz? Saya kata doa tu minta kita selamat di dunia dan selamat di akhirat selepas kita mati. Dia kata macam tu, macam penutup segala doa. Daripada awal kita minta macam-macam doa, last sekali kita balut doa kita dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan kita hantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam kita nak hantar hadiah lah. Kita beli hadiah, kita pun balut. Takkan hadiah kita bagi macam tu. Kita pergi majlis kahwin, majlis akikah, macam-macam majlis kita hadir, kita balut dengan pembalut hadiah yang cantik, kita tulis pula kad, kemudian baru kita hantar. Begitulah doa. Daripada awal kita doa macam-macam, doa naik pangkat, doa murah rezeki, doa panjang umur, doa ampun dosa, doa anak-anak jadi baik, doa anak-anak cemerlang dalam periksa, doa supaya sihat tubuh badan, macam-macam doa. Last sekali kita balut dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita di dalam dunia ini dan selamatkan kita di akhirat nanti. Ustazah Mumtazah Sanusi daripada Jabatan Agama Islam Pulau Pinang menonton. Apa khabar Kak Zah? Mudah-mudahan sihat. Salam Ramadan Karim. Baik. Kemudian doa juga kita disuruh, kita ada antara adab berdoa adalah memilih, mestilah kita menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat. Kalaulah kita duduk dalam masjid, duduk dalam surau, mudahlah kita menghadap kiblat. Kalau di rumah pun ada kiblat ni, kita menghadap kiblat. Itu antara adab berdoa, kita menghadap tempat yang paling suci dalam dunia ini, iaitulah Kaabah, Makkatul Mukarramah. Okey. Yang kelima. Yang keenam adalah kita mestilah menutup aurat, dan kalau boleh dipandu oleh para ulama, kita ni berwuduk, kita dalam keadaan bersih. Sebab kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka paling baik adalah kita berwuduk. Kita bersuci, terhindar daripada hadas besar dan hadas kecil, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Kak Zah. Alhamdulillah sihat. Baik. Kita berwuduk dengan pakaian yang menutup aurat, kita dalam keadaan yang bersih, dan itulah antara adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ni berdoa pula dalam keadaan kita ni tak menutup aurat. Yang ketujuh adalah kita mesti berdoa di tempat yang bersih. Jangan pula kita ni di tempat-tempat yang di tempat-tempat yang tak betul, di tempat-tempat yang tak baik, di tempat-tempat yang tak suci. Contoh dalam tandas. Contoh dalam tandas di tengah
menunaikan hajat, kemudian minta macam-macam, maka kita kena cari tempat-tempat yang bersih dalam keadaan kita bersih untuk kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan sekalian, ada 3 minit lagi kuliah Ramadan ataupun kuliah duha Ramadan kita ini di live Facebook dalam tempoh 30 minit, dan saya pun nak kena masuk ke ke bilik berita, ni bilik berita RTM. Okey, sampai awal. Alright, untuk buat persiapan untuk mulakan SPM pagi nanti. Jadi tuan-tuan boleh tengok juga kita bincang tentang Ramadan di musim PKP ni, waktu hari pekerja 1 Mei ni kan, kita duduk di rumah, tambah hari ni pula hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Subhanallah, mudah-mudahan banyak keberkatan yang kita dapat. Baik, akhirnya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak suruh cakap utara sikit, boleh, tak ada masalah. Nak cakap utara ni, kita kata nak suruh doa lagu mana, tak tahu kan. Senang je lah, hampa angkat tangan, baca doa lah kan. Baik, sebagai kesimpulannya adalah Ramadan ini tidak ada waktu yang tidak Allah Ta'ala angkat doa kita. Sebab itu waktu bersahur mustajab doa, awal pagi ketika matahari terbit doa, ketika mana kita bertadarus doa, ketika kita salat tarawih doa, ketika kita berqiyamul doa. Subhanallah, tak ada waktu yang tidak mustajabnya doa dalam bulan Ramadan. Maka kita kena ambil peluang untuk kita berdoa di dalam bulan Ramadan, sebagaimana hadis yang saya bacakan di awal tadi tentang 3 keadaan Allah Ta'ala memakbulkan mustajabnya doa. Iaitu pertama, abang ni dia tengok saya tadi, dia kata apa gila orang ni cakap seorang-seorang dalam kereta. Mudah-mudahan Ustaz Zarifi, subhanallah, Ustaz Zarifi pun tonton ya. Apabila Ustaz Zarifi dah tonton, saya terpaksa mengakhiri kuliah saya pada pagi ni lah untuk masuk ke bilik berita RTM untuk Selamat Pagi Malaysia. Baik, jadi kesimpulannya, mudah-mudahan adab-adab doa yang saya kongsikan tadi dapat kita amalkan. Ini baru hari yang ke-7. Kita ada lebih kurang banyak masa lagi, 23 hari untuk kita laksanakan puasa kita ini dengan terbaik, dan mudah-mudahan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kesihatan, kemudahan, amal kita diterima apabila kita berakhir Ramadan nanti. Jadi insya-Allah kita sekadar itu. Terima kasih kepada Ustazah Aisyah daripada Jawi yang memberi peluang untuk saya muncul di Facebook Jawi. Saya ucapkan Ustazah Azian baru menonton. Terima kasih Ustazah Azian. Saya ucapkan selamat Hari Pekerja kepada seluruh rakyat Malaysia. Dalam apa pun posisi kita bekerja, kecil, besar, tinggi, rendah pangkat kita, semuanya ada peranan masing-masing, semuanya ada tugas masing-masing. Mudah-mudahan kerja kita akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan selamat menjalani ibadah puasa pada tahun ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.